Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video pembelajaran kita pada kali ini. Untuk tajuk pada hari ini, cikgu akan kongsikan tajuk koordinat untuk tahun 4, 5 dan 6. Baik, adakah anda semua sudah bersedia? Sedia dengan buku, pensel, kalkulator kalau perlu untuk buat semakan jawapan. Okey. Objektif kelas digital kita pada hari ini adalah mengetahui dan memahami koordinat pada sukuan pertama, mengenal paksi mengufuk, mencancang, paksi X dan paksi Y, menentukan koordinat dan seterusnya menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Ini adalah 4 objektif kelas kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, sebelum itu kita tengok secara keseluruhannya tajuk koordinat ini yang mula diajar pada tahun 4, kemudian sambung tahun 5 dengan tahun 6. Ini adalah pecahan apa yang dipelajari. Untuk tahun 4 kita mengetahui koordinat pada sukuan pertama dan memahami koordinat tersebut. Di bawah tajuk ini kita akan tahu maksud paksi mengufuk dan mencancang, menamakan objek berdasarkan kedudukan dan menentukan dan menyatakan kedudukan objek. Itu untuk tahun 4. Untuk tahun 5 pula, kita akan tahu koordinat pada sukuan pertama, iaitu kita akan kenal paksi X dan Y, dan kita akan tentukan koordinat bagi satu titik dan menandakan titik. Kalau kita tengok tahun 4, dia gunakan objek. Tapi kalau tahun 5, dia gunakan titik. Tahun 6 pula, kita mengaplikasi koordinat pada sukuan pertama, iaitu kita menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Ini secara keseluruhannya tajuk koordinat yang anda pelajari pada tahun 4, 5 dan 6. Okey, sebelum kita bermula, siapa kenal yang ini? Di mana cikgu dapat paparan ini? Ini sekolah cikgu, SK Agama Miss Sarike. Ini adalah Google Maps. Siapa yang dah tahu awak mestilah tahu tentang Google Maps ni. Selalu main telefon, mesti tahu Google Maps ni. Ini adalah paparan Google Maps bila kita search tempat kita dalam Google Maps itu. Yang ini adalah paparan dari satelit atas. Di atas di langit tu ada satelit. Inilah dia paparannya. Kalau kita besarkan lagi, inilah sekolah cikgu. Ini bangunan sekolah cikgu. Sekolah Kebangsaan Agama Sarike, ini dia. Awak boleh nampak juga ada di sini Syuhada Cafe, Aino Cafe. Di sini Jabatan Agama Islam dan Mahkamah. Ini sumber daripada Google Maps. Ini adalah paparan satelit daripada satelit di atas di langit sana. Ini dia bentuk dia dapat tengok. Tapi kecanggihan ini bermula daripada kita mengenali koordinat. Kalau kita tak tahu koordinat, kita tak akan dapat mencipta, manusia tak akan dapat mencipta teknologi secanggih ini. Semuanya asasnya bermula daripada mengetahui koordinat. Inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita nak kenal dulu kedudukan. Ini budak-budak dalam kelas tahun 6 ni. Kita ada budak, ada Messi pula dalam kelas ni. Baik. Kedudukan Neymar. Ini Neymar. Neymar sama kelas dengan Ronaldo dan Messi dan yang lain-lain. Baik, di mana kedudukan Neymar? 3 meja ke kanan, 2 meja ke belakang. Dari mana? Daripada cikgu dia ni. 3 meja ke kanan, 2 meja ke belakang. Ataupun satu lagi, kalau kita nak guna ayat yang lain, lajur ketiga, baris kedua. Itu kedudukan Neymar. Lajur ketiga, baris kedua. Itu kedudukan Neymar. Kedudukan Ronaldo pula, 5 meja ke kanan, 2 meja ke belakang. 5 meja ke kanan, 2 meja ke belakang. Baik.
Dan kedudukan Ronaldo adalah pada lajur kelima baris kedua. Lajur kelima baris kedua. Okey. Itu dia kedudukan Neymar. Baik. Seterusnya kita tengok kedudukan Ronaldo tadi. Kalau kita nak gunakan ayat yang lain. Di sini cikgu tambahkan 5 meja ke timur, 2 meja ke utara. Okey, di sini timur. Okey, timur, utara. Okey, 2 meja. Kalau kita menuju ke sebelah kanan, maksudnya kita menuju ke sebelah timur. Kalau kita menuju ke atas ataupun ke belakang, maksudnya kita menuju ke utara. Jadi 5 meja ke timur, 2 meja ke utara. Itu kedudukan Ronaldo. Okay. Ada banyak lagi cara untuk kita sebut kedudukan selain daripada yang 3 yang cikgu dah ajarkan di sini. Boleh? Baik. Kedudukan Ronaldo. Lajur kelima, baris kedua. Cikgu masih gunakan kedudukan Ronaldo. Lajur kelima, baris kedua. Yang mana lajur, yang mana baris? Ini yang selalu budak-budak confuse. Yang mana lajur, yang mana baris? Okey. Ini adalah baris. Baris. Lajur adalah ini. Selalunya budak keliru dengan barisan yang awak buat. Bila cikgu kata, okey, buat barisan, mesti awak akan berbaris. Ada yang depan, lepas tu sambung belakang. Tahu tak? Itu yang awak selalu keliru. Bila cikgu kata baris. Itu barisan yang awak buat itu macam tu. Tapi untuk koordinat ini, baris adalah yang ni. Baris. Ini lajur. Ini cikgu tunjukkan. Okey. Ini baris. Berbeza kan dengan barisan yang awak buat. Kalau cikgu kata, okey, semua orang buat barisan, mesti ada yang depan, lepas tu sambung belakang. Itu barisan yang awak buat. Tapi sebenarnya untuk koordinat, baris adalah yang ini. Itu baris. Lajur pula. Ini dia lajur. Ini lajur dia. Okey. Ini lajur. Baik, jadi kedudukan Ronaldo tadi. Lajur kelima, baris kedua. Ini dia kedudukan Ronaldo. Tengok yang warna kuning ini adalah baris. Dan yang warna merah ini adalah lajur. Jangan keliru lagi. Tadi kita dah bagi contoh di sini. Okay. Kita akan sebut dahulu paksi mengefuk. Bila kita nak tanya kedudukan, ataupun kita nak cari kedudukan, kita akan sebut dulu paksi mengefuk. Kemudian baru kita sebut paksi mencancang. Contoh tadi macam C2 tadi. C, kita sebut C dulu, kedua. Kita tengok C dulu, lepas tu baru kita tengok 2. Okey, ni dia. G8. Kena tahu yang itu. Okey, kita akan tengok paksi mengefuk dulu. Kemudian baru kita tengok paksi mencancang. Okey, baik. Cuba cikgu tanya di sini, di manakah kedudukan raja? Siapa tahu? Mana kedudukan raja? Okey, tahu. Ini raja. Okey, macam mana kita nak tulis kedudukan raja itu? Kita tengok paksi mengefuk dia dulu. E. Kemudian kita tengok paksi mencancang. E2. E, paksi mengefuk. 2, paksi mencancang. Maka kedudukan raja adalah pada E2. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok soalan. Okey, untuk awak berjawab, awak boleh pause video ni nanti lepas cikgu bacakan soalan. Cuba jawab dulu. Lepas tu boleh mainkan balik video. Okey, si tupai sedang mencari makanan di dusun Pak Ali. Soalan pertama, nyatakan kedudukan buah-buahan yang berikut. Ciku, mana ciku? Ada yang tak kenal ciku. Ini ciku. Jangan silap. Betik. Mana betik? Ini dia betik. Durian. Ini buah durian.
Jambu, ini dia. Jambu air ni. Jambu merah jambu air. Okey. Seterusnya, nombor 2. Si tupai tidak suka makan cili dan peria. Nyatakan kedudukan cili dan peria. Yang ini cili, yang ini adalah peria. Macam mana dengan pisang? Ada tak diminta kedudukan pisang dalam ni? Tak ada. Dan limau pun tak ada. Jadi, ia sekadar cuma untuk mengganggu awak. Konsentrasi awak. Mungkin tak tahu. Siapa yang tak tahu ciku, dia kata ini ciku. Ataupun ni ciku. Ini sebenarnya ciku. Okey, jawab dulu apakah kedudukannya. Okey, kedudukan ciku adalah pada C5. Betul? Dah dapat jawapan yang betul. Sama C5. Okey, itu jawapan dia. Betik B4. B4. Cikgu dah cakap tadi, kita tengok dulu paksi mengufuk. Kemudian baru kita tengok paksi mencancang. Paksi mengufuk dia B. Lepas tu paksi mencancang 4. Macam mana pula dengan durian? Durian E5. Jambu C1. Okey. Itu dia kedudukan dia. Baik, yang mana? Soalan kedua pula. Cili dan peria. Cili adalah pada kedudukan A2. Ini cili. Dan peria pada kedudukan D3. Itu saya peria. Macam mana? Dapat jawapan yang betul? Kalau tak dapat, boleh ulang balik tengok video balik, tengok balik apa yang cikgu dah ajar sebelum ini tadi. Okey. Yang penting awak kena tahu paksi mengufuk dulu awak tengok, kemudian baru paksi mencancang. Baik. Okey, soalan tambahan ataupun aktiviti kita. Cari perkataan. Cikgu dah letakkan kad grid berabjad di sebelah kanan ni. Okay, paksi mencancang dia nombor 1 sehingga 5. Paksi mengufuk huruf A sehingga E. Dan ada huruf di sana. Okay, cuba cari dulu perkataan ikut koordinat ataupun ikut kedudukan yang cikgu dah tetapkan di sini. Cuba cari. Pause video, cuba tengok. Jom kita tengok jawapan dia. Untuk soalan nombor 1, jawapannya adalah mata. Mata B1M, B2A, E5T, B2A. Mata. Itu jawapan nombor 1. Nombor 2, tahu lah macam mana nak cari jawapan? Okay. Cikgu terangkan semula. B1M, B2A, E5T dan B2A. Jadi, perkataan yang dicari adalah mata. Baik, untuk nombor 2, jawapannya adalah kolam. Kolam. Nombor 3, jawapannya adalah hijau. Hijau. Dan yang terakhir sekali, nombor 4, jawapannya adalah Neymar. Nama orang. Neymar. D5N, D2E, D1Y, B1M, B2A dan A2R. Itu dia perkataan yang kita cari. Okay. Selesai. Okay, next one. Seterusnya, kita nak kenal koordinat. Tentukan koordinat objek. Baik. Tadi kita dah kenal kedudukan. Kita dah tahu paksi mengufuk, paksi mencancang. Kita dah gunakan objek. Tadi kita gunakan buah. Sekarang kita dah masuk tahun 5. Di mana kita akan gunakan titik. Okay. Kita akan gunakan titik. Baik. Ini ada ada grid yang diletak dengan sini. Kita boleh tengok di sini paksi mengufuk. Di sini adalah paksi mengufuk, paksi mencancang di sini, dan awak boleh nampak tak di sini ada perkataan asalan. Asalan ini adalah pada titik ini. Titik persilangan paksi X dan Y.
Dia bersilang, dia bertemu. Paksi X, paksi Y, dia bertemu. Itu adalah asalan. Koordinat asalan ini adalah sifar-sifar. Okey? Sifar-sifar. Baik. Apakah koordinat rumah din, pejabat pos dan nasyid? Okey, itu soalan dia. Tapi sebelum tu kita kena tahu dahulu paksi X adalah untuk paksi mengufuk. Manakala paksi Y adalah paksi mencancang. Kena ingat yang itu. Okey. Baik, kita tengok rumah din. Mana rumah din? Ini dia rumah din. Ini din. Dia berada pada asalan. Dia nak pergi rumah dia. Macam mana? Okey. Rumah din berada 2 unit ke kanan dari asalan. 2 unit. 1, 2. Dan 3 unit ke atas. 1, 2, 3. Itu rumah din. Jadi, koordinat rumah din adalah ditulis 2, 3. Sebab bila kita nak tulis koordinat, kita kena tulis koordinat X dahulu. Ataupun koordinat pada paksi X. Kemudian baru kita buat koordinat pada paksi Y. Ingat X dulu. Lepas tu baru Y. Sebab itulah rumah din tadi 2. Kemudian baru 3. Okay, macam mana pula dengan pejabat pos? Mana pejabat pos? Ini dia pejabat pos. Pejabat pos 1, 2, 3, 4. 4 daripada asalan. Pejabat pos ni ada tak koordinat Y? Dia berada tak pada koordinat Y? Dia berada pada sifar. Jadi, pejabat pos berada pada paksi X pada nombor 4 di sini. Dan pada paksi Y adalah sifar. Jadi, pejabat pos berada pada kedudukan 4 sifar. Itu dia. Yang penting awak ingat, kita nak tahu koordinat, pastilah kita tengok dulu paksi X, kemudian baru kita tengok paksi Y. Mengufuk dulu, kemudian baru mencancang. Okey, lepas ni awak akan lebih faham lagi insya-Allah. Bila kita buat latihan, contoh, kita akan lebih faham lagi. Baik, jom kita tengok seterusnya. Darren menandakan titik G 2, 3 di 2 unit ke kanan dari asalan dan 3 unit ke atas. Baik. Ingat semula asalan adalah pada titik ini. Pada koordinat sifar-sifar. Okey, jadi Darren menandakan 2 titik dari asalan, 2 titik ke kanan, 2 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Jadi koordinat untuk G adalah 2, 3. 2 ini adalah untuk X. 3 ini adalah untuk Y. Okay. Shikin pula menandakan titik H di 4 unit ke kanan dari asalan dan 5 unit ke atas. 4 unit dari asalan dan 5 unit ke atas. Maka koordinat H adalah 4, 5. 4 ini adalah paksi X. 5 ini adalah paksi Y. Okey, boleh nampak? Jelas? Jom. Sekarang tu giliran awak pula. Tulis koordinat bagi titik-titik berikut. Yang mana dia dah letak dengan di sini. Okey, tengok dulu. Dan sekarang tulis koordinat bagi titik-titik. Okey, boleh pause video untuk tengok untuk buat cari dulu koordinat tu, lepas tu boleh sambung balik video. Okey, jom kita tengok jawapannya. Untuk koordinat G adalah 5, 5. Paksi X dahulu 5, kemudian paksi Y 5, 5. Untuk koordinat J 6 sifar. Koordinat L, mana L? Ini L. 3 sifar. Koordinat H 7, 2. Koordinat K sifar 3. Kenapa sifar? Sebab pada paksi X dia berada pada sifar dan pada paksi Y dia berada pada 3. Jangan keliru. Dan koordinat bagi titik M adalah
2, 5. Pada paksi X dulu 2, kemudian pada paksi Y 5. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya cikgu ada satu soalan ekstra, soalan kebat sikit fikir. Encik Selvan ingin membeli sebuah jam tangan di kedai jam Chin yang terletak 8 unit ke kanan dari asalan dan 3 unit ke atas. Nyatakan koordinat kedai jam Chin. Nah, mana koordinat kedai jam Chin apa? Macam mana kita nak cari? Okey. Maklumatnya 8 unit ke kanan dari asalan dan 3 unit ke atas. Mana asalan tadi? Di sini asalan. Pada titik, pada koordinat 0, 0. Jadi, itu asalan. Maka 8 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 3 unit ke atas. 1, 2, 3. Maka kedai jam Chin adalah pada koordinat 8, 3. Ini dia koordinat kedai jam Chin tadi. Okey, yang penting awak faham maklumat dia dari asalan. Itu dia. Baik, soalan seterusnya. Ajar sebelah menunjukkan satu garis lurus yang dilukis pada satah kartes. Apakah koordinat bagi titik A, B, C dan E? Kalau awak betul-betul menumpukan perhatian sepanjang video tadi, awak akan dapat jawab soalan ini dengan senang, insyaAllah. Okey, jom. Cuba tengok dulu. Pause video ni. Cuba jawab dulu. Okey, jadi koordinat untuk titik A adalah 0, 1. Koordinat bagi titik B, 1, 2. Kita tengok dulu pada paksi X, kemudian baru tengok pada paksi Y. Koordinat C, 2, 3. Koordinat D, 3, 4. Dan koordinat E, 4, 5. Itu je koordinat untuk titik A, B, C dan E. Macam mana? Dapat jawapan yang betul? Kalau tak dapat, boleh tengok balik video, tengok yang mana awak silap. Okey, seterusnya kita masuk tajuk jarak. Kita nak cari jarak mengufuk dan mencancang di antara koordinat. Di sini ada bagi contoh berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari titik A ke B. Okey, macam yang kita dah tahu tadi, paksi mengufuk di sini. Jadi jarak mengufuk adalah jarak yang melintang ni. Jarak mencancang yang jarak yang menegak. Ini dia cara kita nak cari. Kita ada dua cara. Yang pertama, awak boleh tengok terus daripada grid tersebut atau kertas kartes itu. Okey, contoh di sini jarak A dengan B, jarak mengufuk dia 1, 2, 2. Dan jarak mencancang dia 3. Jadi jarak mengufuk dia adalah 2 unit, jarak mencancang adalah 3 unit. Ataupun awak gunakan koordinat yang awak dah tahu tadi. Koordinat A 2, 1. Koordinat B 4, 4. Baik, 2 ini apa? 2 ini adalah paksi X. Paksi X adalah mewakili paksi mengufuk. Maka itu ada kaitan dengan jarak mengufuk yang kita nak cari. Jadi kita tengok pada B pula, 4 ini adalah X dan juga mewakili paksi mengufuk. Maka kita tolak kan, 4 tolak 2 sama dengan 2 unit. Seterusnya paksi mencancang 1. 1 ini adalah Y. Y adalah mewakili paksi mencancang. Manakala B paksi Y dia adalah 4. Maka tolakkan 4 tolak 1 sama dengan 3 unit. Jadi jarak dari titik A ke B ialah 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Itu dia. Okey, jom kita tengok soalan. Ini soalan. Tapi sebelum tu kita tengok dulu koordinat di sini. Okey. A ni untuk ting-ting, C gasing, E batu seremban, G konda-kondi, I separaga,
B. Lumba kaki tempurung, D. Congkak, F. Dating lawi ayam, dan H adalah guli garis. Baik, ini petunjuk apa ni? Siapa tahu? A sehingga H ini permainan apa ni? Mobile Legend ke? Bukan, ini adalah permainan tradisional. Okey, ini dia permainan tradisional. Baik, cikgu dah letakkan koordinat-koordinat di sini. Kita tengok A 13, B 21, C 35, D 48, E 54, F 66, G 72, H 89 dan I 95. Mari kita tengok soalan dia. Soalan ni kita nak cari tulis jarak di antara stesen-stesen berikut. Stesen-stesen permainan tradisional tadilah. Okey, gasing dan sepak raga. Okey. Sekarang awak pause dulu video ni, awak cuba lengkapkan tempat kosong tu untuk jarak mengufuk dan bercancang. Lepas ni cikgu bagi jawapan dia. Baik, untuk A, gasing dan sepak raga, jarak mengufuk dia adalah 6 unit. Jarak mencancang adalah 0 unit. Gasing, mana gasing? Gasing dan sepak raga. Okey, jarak mengufuk dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak mencancang, dia tak bergerak ke atas. Tak ada. Jadi, dia masih kedudukan yang sama dengan C dengan I tu sama. Jadi, mencancang dia 0 unit. Okey. C pula, congkak dan lumba kaki tempurung. Jarak mengufuk 2 unit. Jarak mencancang 7 unit. Seterusnya, konda-kondi dan guli garis. Jarak mengufuk adalah 1 unit. Jarak mencancang adalah 7 unit. Dan yang terakhir, jarak antara tating lawi ayam dan batu seremban. Jarak mengufuk adalah 1 unit. Dan jarak mencancang adalah 2 unit. Ni dapat jawapan yang sama tak? Kalau tak dapat, tengok balik. Perhatikan betul-betul. Tengok balik. Kalau tak pandai guna kaedah tolak tu, boleh guna kertas ini juga. Kertas kates ni, grid ini. Untuk awak kira. Baik. Jarak. Ada dua cara yang kita nak tahu jarak. Jarak mengufuk dan mencancang ni. Cikgu ambil contoh untuk congkak dan lumba kaki tempurung. Tadi kita dah tahu jawapan dia. Jarak mengufuk adalah 2 unit. Jarak mencancang adalah 7 unit. Jadi macam mana kita nak cari? Okey. Sama ada cara yang pertama, kita gunakan kertas ni. Ataupun grid ni. Kata petak-petak ni. Jarak mengufuk antara congkak dan lumba kaki tempurung. 1, 2. 2 unit mengufuk. Dan jarak mencancang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, itu cara kita nak cari. Cara pertama. Ataupun cara yang kedua, kita tahu congkak. Congkak mengufuk, mencancang. Mengufuk mewakili X, mencancang mewakili Y. Maka paksi koordinat untuk congkak adalah 4, 8. Manakala lumba kaki tempurung, untuk X, koordinatnya adalah 2, 1. Jadi, kita gunakan mengufuk ini dia. X atau paksi X. Sama juga dengan lumba kaki tempurung paksi X. Jadi, 4 tolak 2 sama dengan 2 unit. Dan jarak mencancang 8 tolak 1 unit sama dengan 7 unit. Itu cara yang kedua. Sama ada awak nak gunakan kertas itu ataupun awak boleh kira terpulang. Yang mana satu yang lebih senang. Okey. Kemungkinan ada soalan yang dia tak ada bagi kertas ini pun. Jadi awak kena tahu juga cara yang kedua ini. Kena tahu kedua-dua cara seelok-eloknya. Boleh? Okey. Cikgu ada satu soalan di sini. Kasut tumit tinggi berwarna apakah yang akan dipakai oleh Tuan Puteri Anna jika
dia ingin memakai kasut tumit tinggi yang berada pada kedudukan 3 unit ke kanan dari asalan dan 5 unit ke atas. Apa maklumat yang ada di sana? Dia nak pakai kasut yang berada pada kedudukan 3 unit ke kanan dari asalan dan 5 unit ke atas. Jadi, kasut warna apa yang dia nak pakai? Kasut tumit tinggi berwarna biru. Macam mana kita cari? Okey, ini dia. Asalan tadi kita dah tahu, ni dia asalan. Koordinat sifar-sifar. Jadi 3 unit ke kanan dia asalan. 1, 2, 3. Kemudian 5 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara kita cari. Okey. Baik. Perlu tak kita letak koordinat untuk soalan ini? Perlu tak kita letak koordinat kasut tumit tinggi warna biru ni? Perlu tak? Siapa rasa perlu? Siapa pula rasa yang tak perlu? Okay. Jawapan dia tak perlu. Tengok kehendak soalan. Soalan minta apa? Kasut tumit tinggi berwarna apakah yang akan dipakai? Dia tak minta awak tulis koordinat. Betul tak? Dia tak ada pun dalam soalan ni kata tuliskan koordinat kasut tersebut. Kalau dia minta tuliskan, maka kita letak kasut tumit tinggi berwarna biru. Lepas tu kita tuliskan koordinat dia. Tapi untuk soalan ini, dia tak ada minta koordinat. Dia cuma minta kasut warna apa. Jadi awak letak je kasut tumit tinggi berwarna biru. Okey, itu cara yang kita nak cari. Baik. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Secara rumusannya, kita dah belajar memahami koordinat. Kita dah tahu paksi mengufuk mencancang. Seterusnya adalah kita dah tahu paksi X dan paksi Y. Seterusnya kita dah tahu macam mana nak tentukan koordinat. Dan akhir sekali tadi kita dah belajar menentukan jarak mengufuk dan mencancang. Okay. Kelas digital yang cikgu buat ini secara ringkas sahaja. Jadi kalau ada apa-apa masalah, jangan lupa berhubung dengan guru matematik masing-masing. Okay? Jangan harapkan video ni sahaja. Kalau awak boleh faham dengan video ni, alhamdulillah. Tapi kalau tak faham, kalau ada benda yang muskil, tanyalah dengan guru matematik masing-masing. Okay? Ini sebagai panduan ringkas sahaja yang cikgu sediakan. Baik, ini cikgu ada sediakan kuis untuk awak. Okay, siapa yang ada QR scanner boleh scan kod ini. Dan siapa yang boleh, nanti cikgu ada letakkan link ini dalam description dalam channel video ini. Kita boleh tengok dekat sana. Ataupun awak boleh type quizzes. Lepas tu dekat join game tu awak masukkan nombor ni 90865777. Okay, jawablah quiz ini untuk menguji balik apa yang kita dah pelajari pada hari ini. Okay. Sekian saja daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Boleh juga siapa yang belum menonton, boleh juga menonton video-video lain yang cikgu dah sediakan. Okay, ada tajuk-tajuk yang lain juga. Jangan lupa share, kongsi dengan rakan-rakan yang lain supaya semua pun dapat manfaat. Macam mana yang manfaat yang sama yang awak dapat, insya-Allah. Terima kasih.